الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan di dalam satu topik berkenaan dengan hifzi as-sirri, iaitu memelihara ataupun menjaga rahsia orang lain. Ini adalah satu nilai dalam agama kita. Dia ada satu nilai yang mana diambil berat, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'aufu bil ahdi. Ahdi ini adalah perjanjian. Ahdi adalah perjanjian yang mana berjanji antara seorang dengan yang lain. Lalu mereka berjanji untuk tidak membocorkan rahsia, berjanji untuk tak setia dan sebagainya, yang mana yang di bawah nama perjanjian. Kerana Allah mengatakan innal ahda kana mas'ula, kerana perjanjian itu akan disoal. Kalau dah tahu tak boleh berjanji, tak boleh tunaikan janji, jangan janji. Sebab janji ni akan dituntut, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW memasukkan janji ini dalam kategori tanda orang yang ada di dalam hati dia penyakit nifaq. Janji ni secara umum. Kemudian apa yang dijanjikan itu banyaklah. Antaranya janji untuk tidak menceritakan kepada orang, jaga rahsia. Antaranya janji untuk menunaikan sesuatu. Janji begitu tapi tak tunaikan. Janji begini tapi mungkir janji. Nabi SAW menyebutkan ayatul munafiqi salasun. Ayat ini maksudnya tanda. Munafik ini, dia adalah satu jenama yang hanya wujud setelah datang Islam. Sebelum datang Islam tak ada lagi label munafik ini. Orang tak tahu, orang tak kenal apa maksud munafik. Tapi bila datangnya Al-Quran, datangnya sunnah melalui Nabi SAW, baginda memperkenalkan kepada masyarakat istilah-istilah yang baru. Istilah-istilah yang baru yang tidak wujud dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Diperkenalkan istilah seperti salat, puasa, zakat, munafik, istilah kafir dan sebagainya. Itu semua dibawa oleh baginda Nabi, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Sebelum ni orang tak tahu apa dia munafik.
Sebelum ni orang tak tahu solat tu apa dia, walaupun mereka Arab, kerana istilah tu dibawa datang melalui Al-Quran dan juga hadis. Nabi kata ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ni dia ada 3. Adakah 3 sahaja, bukan 4, bukan 10, tak boleh jadi 20? Banyak lagi. Cuma Nabi sebut di sini 3 yang paling utama. Idza hadasa kadzaba, bila bercakap bohong. Cakap bohong ni semua tak boleh lari, semua tak boleh nak elak daripada berlaku pendustaan, perbohongan di dalam percakapan. Tapi di sini Nabi memberikan langkah untuk mengelakkan daripada berlaku pembohongan. Sebab Nabi tak kata jangan cakap bohong, jangan bohong seumur hidup, tak boleh bohong langsung. Tak, Nabi tak pernah kata begitu. Sebab kita manusia biasa, yang tak pernah bohong langsung ni Nabi lah. Daripada kecil tak pernah sembang menipu. Yang menipu ni kita sebagai manusia biasa. Sebab itu Nabi tak kata jangan bercakap bohong seumur hidup. Kalau siapa yang tak pernah berbohong seumur hidup, tak pernah menipu seumur hidup, dia Nabi lah. Sebab tu semua di kalangan kita ni pernah berbohong, cuma banyak sedikit. Itu biasa dia. Banyak ke sedikit ke, hari-hari ke, seminggu sekali ke, setahun sekali ke, ataupun dia dah tinggal lama dah bercakap bohong ni, itu beza dia. Bukannya beza siapa yang pernah berbohong, siapa yang tak pernah langsung berbohong. Bukan itu perbezaan dia. Baik, maka langkah yang diberikan oleh Nabi SAW supaya tidak berlaku perbohongan dalam percakapan ini apa dia? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ada orang yang bila buka mulut dia cakap bohong, ada juga kan. Jadi apa langkah terbaik untuk dia? Nabi kata apa? Falyaqul khairan, cakap benda baik. Rasa tak boleh cakap benda baik, awak diam. Awak diam. Diam tu baik untuk kamu. Dia rasa kalau aku buka mulut ni mestilah ada bohong tu, mesti selit juga kan. Kalau benda betul ni tak pun sedap. Betul tak? Syaitan ni dia hias bagi nampak lawa. Syaitan ni dia hias bagi nampak cantik. Yang menipu tu yang sedap ya. Kalau cakap bohong tak syok. Berita sampai kepada kita, katakanlah berita yang sampai kepada kita tu banyak ni ya, misalnya. Tapi dia olah, dia ulas, orang jadi seronok dengar. Nampak? Dia ulas, cara dia ulas tu seronok. Sebab apa? Masuk benda-benda menipu si, maka dia jadi seronok untuk didengari. Langkah pertama Nabi kata apa? Kalau kita sedar diri kita ni tak boleh nak bercakap benda baik, senyap lah. Nampak? Senyap lah. Senyap, bila orang senyap ni orang tak tahu dia pandai ke dia bodoh. Betul tak? Contoh bila saya tanya tuan-tuan tak jawab, angguk pun tak, giling pun tak, diam. Sakit hati lah saya yang tanya ni. Cuma saya tak boleh nak tahu ini pandai ke tak pandai, reti ke tak reti. Saya tak ada jawapan. Tapi bila buka mulut saya melambangkan dia ni pandai ataupun tidak pandai. Sama ada apa yang dia buka mulut dia cakap tu betul ataupun salah. Kalau betul, pandai. Tak betul, tak pandai. Nampak? Kalau senyap, kita pun tak tahu betul ataupun tidak, pandai ataupun bodoh. Langkah yang kedua yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yang tadi cakap benar, cakap benda-benda baik ataupun senyap. Yang kedua Nabi kata, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu nak dinamakan sebagai penipu. Dia tak perlu bohong. Nak jadi penipu ni dalam hadis Nabi kata tak perlu bohong. Tapi cukuplah dia menyampaikan apa yang dia dengar. Faham tak maksud dia? Maksud Nabi kata apa? Bukan semestinya kita berbohong, kita berreka cerita untuk dinamakan kita ni penipu. Tetapi cukup kita menyebarkan, kita menyampaikan, kita menceritakan apa saja yang kita dengar kepada orang lain.
Awak tak tapis dah. Orang cakap begitu, kita pun cakap kepada orang. Orang sampai kepada kita begitu, itulah yang kita sampaikan kepada orang. Tanpa mengkaji, tanpa melihat, tanpa selidik dulu betul tak betul. Salah ke betul benda ni, fakta ke otak ke ni? Tak, hantam saja. Itu yang pertama. Wa idza u'tuminal khan, bila beri amanah khianat. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Akhlafa ni mungkin janji. Mungkin janji ni selalunya, biasanya orang ada jawatan lah. Kan? Biasanya orang ada pangkat lah. Ini bukan nak cerita politik, nak cerita apa, tapi kebanyakan orang tak terlepas daripada mungkin janji. Dia kata apa cerita politik tak? Saya tak pernah cerita politik tu. Dia kata parti-parti apa tak. Cuma nak bagi tahu sini pada yang terakhir ini, wa'ada akhlafa. Mungkin janji. Dia buat janji ni solok. Solok. Bulan bintang solok lah. Begitu begini, nampak cantik. Tapi salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak memungkiri janji dia. Dia kata nak bagi, dia bagi. Dia kata tak bagi, tak bagi. Tapi yang memungkiri janji ni adalah manusia. Maka tiga ciri ini menyebabkan seseorang itu menjadi fasik. Apa dia fasik? Melakukan berada di dalam kesalahan, dosa-dosa. Tapi dia tak kafir. Munafik yang dalam bab ini dia tidak menjadi kafir. Munafik yang disebutkan dalam Al-Baqarah itu yang jadi kafir. Kemudian salah satu daripada perkara yang dilakukan perjanjian, munasabah dengan ayat Imam Nawawi bawa tadi ni, innal ahda kana mas'ula, ayat Quran, perjanjian, apa yang kita janji itu akan disoal. Bukan tak kena tanya. Dulu kamu janji sekian-sekian kan? Mana? Buat tak? Tak buat. Kena tanya. Maka ada hadis yang lain yang berkenaan dengan perjanjian. Kita berjanji dengan orang untuk tutup rahsia, untuk simpan rahsia masing-masing. Imam Nawawi bawa satu hadis daripada Ibnu Umar, daripada Umar radhiyallahu taala anhu, hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Ta'ayyamat ini maksudnya tidak ada suami. Suami kepada Hafsah binti Umar ini meninggal. Nah, kita tengok macam mana janji ni. Hafsah anak kepada Sayyidina Umar. Suami dia meninggal. Lepas tu Umar ini dia jadi susah hati dah tengok anak dia ni sedih, manjang. Suami meninggal. Jadi Umar Al-Khattab ini tak maulah tengok anak dia berada di dalam kesedihan. Lalu Umar kata, laqitu Uthman bin Affan. Saya berjumpa dengan Uthman bin Affan. Fa'aradtu alaihi Hafsata. Lalu saya tawarkan kepada Uthman Hafsah. Umar ni dia kata, saya jumpa Uthman dan saya tawarkan kepada Uthman nak kahwin dengan anak saya tak? Anak saya ni suami dia meninggal, lama dah duduk sedih ni. Jadi nak tak kahwin dengan anak saya? Fakultu, dan kata Umar, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Kalau nak, aku nikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar. Maksudnya apa? Kahwin dengan anak aku. Ini tawaran yang diberikan oleh Umar kepada Uthman bin Affan. Kemudian qala sa'anzuru fi amri. Tengok dululah macam mana. Uthman kata tengok dulu macam mana. Dia tak bagi jawapan. Falabistu layali, beberapa malam tunggu. Summa laqiyani, Uthman datang jumpa aku, kata Umar. Faqala qad badali, sampai satu isyarat kepada saya. Kata Uthman, zahir kepada saya, alla atazawwaja
yaumi hadha. Saya telah buat keputusan, kata Osman. Tak cadang nak tambah lagi kot. Tu. Osman kata saya tidak bercadang untuk tambah lagi, nanti dululah. Maksudnya dia menolak tawaran daripada Umar. Nanti dululah. Maksudnya tak mahulah. Falaqitu Abu Bakr as-Siddiq. Umar kata aku pun jumpa Abu Bakar. Mula bagi tawaran kepada Osman. Osman tolak. Kemudian jumpa Abu Bakar. Fakultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau nak saya menikahkan kamu dengan anak saya. Semua bagi geng-geng tua-tua semua ni. Osman pun tua, Abu Bakar pun tua. Tapi itu bukan isu dia. Isu dia apa? Sebab apa cari itu? Sebab mereka ni ada kelebihan. Abu Bakar mempunyai kelebihan. Martabat tinggi Abu Bakar ni. Osman pun begitu juga. Takkan nak offer bagi yang tak tahu arah tuju. Nak cari hak elok, cari muda je. Tak. Ini maksudnya Umar ni dikenal orang. Awak dikenal orang, nak tawar anak dia pun dia kenal orang jugalah. Nak bagi kat siapa? Lalu dia jumpa Abu Bakar. Dia kata, kalau engkau nak, aku nikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar, anakku lah. Fasamita Abu Bakrin radhiyallahu falam yarji' ilayya syai'ah. Abu Bakar ni no comment, angguk pun tak, giling pun tak. Siap buat macam tak buat bodoh ya. Itu reaksi yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Fakuntu alaihi awjada minni ala Usman. Aku lebih kenal kalau Abu Bakar terima berbanding Usman. Nampak? Ini dia punya level dia. Kemudian bila Abu Bakar no comment, falabistu layali. Aku duduklah beberapa lama tunggu jawapan daripada Abu Bakar. Abu Bakar tak bagi jawapan apa pun. Summa khatabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi masuk Minang Hafsah. Nabi masuk meminang Hafsah setelah diberikan tawaran oleh Umar. Last kali baru Umar jumpa Nabi. Last kali baru jumpa Nabi. Kemudian Nabi pinang Hafsah. Fa'ankahtuha iyyah. Aku nikahkan Nabi dengan Hafsah. Kemudian aku jumpa Abu Bakar. Abu Bakar jumpa aku. Ni Osman kata apa? Umar kata Abu Bakar jumpa saya. Lalu Abu Bakar tanya kepada aku, dulu kamu ada tanya kan? Abu Bakar kata pada Umar, dulu kamu tanya kan sama ada saya nak menikah dengan anak kamu ataupun tidak? Tahu tak sebab apa saya tak jawab? Tu Abu Bakar ni dia tanya Umar, tahu tak sebab apa saya tak bagi jawapan, nangguk pun tak, kirim pun tak? Sebab Nabi pernah bercakap tentang Hafsah kepada aku. Nampak? Jadi Abu Bakar kata sebab Nabi pernah menyebut nama Hafsah kepada aku. Barangkali Nabi nak kahwin dengan Hafsah. Barangkali Nabi nak minang Hafsah. Jadi aku no comment. Aku tak cakap apa sebab aku simpan rahsia ni. Takut kok lah Nabi ada berkenan dengan dia, tiba-tiba kamu offer kat aku sailang Nabi. Jadi Abu Bakar kata sebab itu aku tidak beri jawapan. Walaupun Nabi ada cakap, aku tak bagi tahu Nabi nak pada anak kau, tak. Kerana aku memelihara dan aku menjaga rahsia daripada Nabi SAW. Sebab tu dia kata apa? Fa in lam yamna'ni an arji'a ilaik fama aradta alayya illa anni kuntu alimtu. Aku tahu Nabi pernah menyebut tentang Hafsah. Falam akun la afshi sirra Rasulillah. Abu Bakar kata apa? Aku sama sekali tidak pernah menceritakan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakahan Nabi laqabiltuha. Seandainya Nabi tinggal, aku terima. Tapi oleh kerana Nabi pernah menyebut tentang Hafsah, maka aku simpan rahsia ni, tak beritahu siapa yang apa. Rahsia ni termasuk dalam kategori apa? Janji dengan diri sendiri, janji dengan orang lain.
Baik, Nabi banyak orang bagi tawaran. Kita ada orang tawar tak? Nak tawar ke? Ada orang beri tawaran? Nabi ada ramai orang beri tawaran. Duduk dalam majlis begini, tiba seorang perempuan ni dia bangun. Dia kata, Rasulullah, saya hebahkan diri saya nak kahwin. Nak kahwin dengan Nabi. Kemudian apa dilihat? Nabi tengok muka dia, tengok atas, tengok bawah. Kemudian Nabi kata kepada orang lain, kepada jemaah yang ada, siapa nak kahwin dengan perempuan ni? Nampak tak? Itu cara Nabi menjaga aib, cara Nabi menjaga aib muka orang. Kita tak, kita hentam dia tengah-tengah, depan-depan, sampai dia malu. Sikap Nabi SAW bukan menjatuhkan aib muka orang, sama sekali tidak. Nabi tidak menjatuhkan aib muka orang, tidak memalukan orang di khalayak ramai, tidak buka rahsia orang. Kalau malukan di khalayak ramai macam mana? Contohlah, perempuan yang telah menawarkan diri dia kepada Nabi SAW, dia tanya dia nak kahwin dengan Nabi. Nabi kata apa? Nabi tak komen apa? Tak kata minta maaf lah, saya tak teringin, minta maaf lah, saya tak berkenan. Kalau cakap begitu, apa reaksi dia? Malu lah weh. Kita syok sendiri lah, kan? Kita syok dekat orang tu, tiba-tiba dia balas kata dia tak ingin pada kita. Malu lah. Ramai tengok ni, malu lah. Tapi Nabi tak balas begitu. Nabi beri tawaran kepada orang lain, siapa yang nak berkahwin dengan perempuan ini. Secara tak langsung itu adalah jawapan. Betul tak? Secara tak langsung itu adalah jawapan menolak. Tapi secara tidak menjatuhkan aib muka dia. Kemudian ada seorang dia angkat tangan, dia kata saya nak kahwin dengan perempuan tu. Kemudian Nabi kata, apa yang kamu ada untuk dijadikan mahar, mas kahwin? Dia kata, sat dulu, tunggu nak balik rumah ya. Balik rumah, datang balik ke masjid, dia kata, Rasulullah, saya rumah tak ada apa pun, tak ada. Nak jadikan sebagai mahar, satu sen pun tak ada. Nabi kata, cek tengok, iltamis walau khataman min hadid. Cek tengok, kok ada cincin besi ke apa-apa, mana tahu. Paling kurang lah. Balik rumah, dia kata, Rasulullah, cincin besi pun tak ada. Saya ada sepupang pun tak ada, apa pun tak ada. Nabi tanya, kamu hafal Quran ke macam tu? Hafal Quran tak? Hafal. Berapa yang kamu hafal? Ada sikit, tak banyak. Okey, jadikan hafalan kamu sebagai mahar untuk kamu kahwin dengan perempuan ni. Nanti bila dah kahwin, ajar dia apa yang kamu hafal daripada Al-Quran. Cara Nabi berinteraksi dengan wanita tersebut adalah baginda sama sekali tidak menjatuhkan maruah. Untuk kita menjatuhkan seseorang ni, cukup sekadar membunuh karakter. Cipta benda-benda yang boleh menjatuhkan, mengaibkan nama dia. Lihat bagaimana orang-orang munafik, dia cipta satu benda. Apa? Cipta satu benda untuk menjatuhkan maruah Nabi. Apa dia mencipta satu benda untuk jatuhkan maruah Nabi? Dengan maksud nak bunuh karakter, nak jatuhkan pihak lawan. Jatuhkan pihak lawan, kita tak setuju dengan orang tu, geram punya pasal, bunuh karakter dia, bagi nama dia busuk. Mereka cipta satu benda yang paling buruk sekali, iaitu berkenaan dengan ifki, fitnah, menuduh Aisyah melakukan hubungan tak baik dengan orang lain. Aisyah ni muda lagi, Nabi SAW wafat. Tuan-tuan tahu bila Nabi wafat 63 tahun, Aisyah ni usianya baru 18 tahun. Muda lagi, kan? 18. Berkahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun.
tinggal sekali umur 9 tahun. 9 tahun kalau kita ni kena cok apa dia ni? Apa dia dengan budak-budak ni panggil apa? Ilfiah, bahaya. Jangan buat main, jangan kahwin umur 9 tahun, bahaya. Ini dulu punya cerita. Budaya dulu. 9 tahun dia dah macam 19 sekarang. 9 tahun zaman dulu, macam dia berubah, benda dia berubah. Budaya lain, kan? Fizikal pun dah lain. 9 tahun orang Arab zaman tu 1000 tahun dulu. Kalau sekarang dah 19 tahun lah. Nampak? Berubah. Jadi tak boleh nak kiaskan benda tu. Cuma saya nak cerita apa dia? Mereka memainkan isu. Orang munafik ni bukan main isu, dia mencipta isu. Bila balik daripada perang, mereka mencipta isu yang mana mengatakan bahawa Aisyah telah ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Cipta isu. Nak apa? Nak jatuhkan maruah Nabi. Bukan nak jatuhkan Aisyah, nak jatuhkan maruah Nabi. Sebab apa nak jatuhkan maruah Nabi? Tak pandainya Nabi ni. Nampak je tak? Mereka nak bunuh karakter Nabi, nak bagi orang hilang respect kepada Nabi. Dia masyarakat Arab, dia begini. Dia bila orang perempuan, dia naik unta, dia letak macam dia kemah atas unta tu kan, dia hias, tutup, tak boleh nampak muka lah. Jadi yang balik last kali ni, dalam rombongan ini, Safwan. Safwan ini kerja dia check siapa yang tertinggal, apa barang yang tertinggal last kali, kan? Orang paling last kali lah dalam rombongan ni, dia paling last untuk nak pantau ada apa yang tertinggal. Kemudian dia tengok Aisyah tertinggal. Aisyah tertinggal seorang-seorang, sibuk duk cari barang hilang yang telah dihadiahkan kepadanya oleh Asma. Cari-cari rantai, sayanglah kan, rantai kakak sendiri hadiah, dia sayang rantai Asma yang hadiah. Cari-cari, Safwan datang. Safwan kenal. Itu adalah Ummul Mukminin, sebab walaupun pakai hijab, tapi kenal sebab Safwan pernah melihat Aisyah tanpa berhijab sebelum turun ayat wajib berhijab. Jadi sedap puak ni jadikan itu sebagai bola tanggung nak smash. Dia cari salah kan, padahal benda tu tak salah, bukan rancangan kan. Kemudian hantarlah balik ke Madinah. Budak lagi Aisyah, masih lagi berusia berapa tahun masa tu. Hantar balik ke Madinah, orang canang benda ni, orang menjadikan sebagai isu untuk membunuh karakter Nabi. Siapa punya rancangan ni? Munafik. Puak-puak ini gelar sebagai munafik di Madinah. Bila sampai kepada Nabi, isu ni sampai kepada Nabi, Aisyah ni kena tuduh sampai demam. Nak cerita beratnya fitnah ni, Aisyah ni sampai demam sehingga mengatakan gugur rambut Aisyah. Sebab demam panas, tak tahan dengan mulut orang. Mulut orang bukan boleh tutup, boleh tutup mulut orang, tak boleh. Sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, apa tindakan Nabi? Angguk pun tidak, giring pun tak, senyap, tak kata apa. Bukan tak percaya, tapi Nabi mengambil tindakan, Nabi mengambil langkah untuk tidak memberi sebarang komen. Tak bela, tak tuduh. Selaku seorang isteri, nak suami bela, betul? Itu sebab demam. Sebab Aisyah menganggap Rasulullah tidak membela dia. Aisyah menganggap Rasulullah seolah-olah macam tak percaya kepada dia. Bukan Nabi tak percaya, tapi Nabi tunggu sehingga turunnya wahyu. Bila turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taubah, wahyu itu menunjukkan, beritahu kepada Nabi bahawasanya ini adalah fitnah yang dicipta oleh orang-orang tidak bertanggungjawab untuk membunuh karakter Nabi SAW.
Nabi seronok bila sampai yang wahyu menunjukkan ada bukti yang jelas bahawasanya perkara ini adalah fitnah. Jadi tindakannya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tindakan yang dilakukan oleh golongan yang disebut sebagai munafikin ini adalah untuk berikan masyarakat hilang kepercayaan kepada Nabi. Mereka nak supaya Nabi SAW hilang pengaruh di Madinah. Sejak daripada awal kedatangan Rasulullah ke Madinah ni sudah tidak disetujui ataupun tidak disukai oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah ibnu Ubay ini dia adalah orang Madinah. Apa sahaja perkara yang berlaku di Madinah, orang akan refer kepada dia. Orang akan berjumpa dengan Ibnu Ubay mengadu hal. Dia ni penghulu, maksudnya jadi tempat untuk orang cerita masalah. YB lah ya. Kemudian dia dapat tahu Nabi datang ke Madinah dan apa saja sebarang masalah orang akan mengadu kepada Nabi. Jadi dia merasakan seolah dia telah dipinggirkan oleh orang-orang Madinah, maka dia menyimpan rasa tak puas hati. Dia menyimpan rasa dendam kepada Nabi SAW. Begitu juga ada seorang lelaki yang bernama Labid bin Asam. Labid bin Asam daripada Bani Zur'ah. Arab ni dia banyak keturunan, dia banyak puak, dia banyak kabilah. Daripada Bani Zur'ah, nama dia Labid bin Asam. Dia ni bertindak sebagai orang yang bertanggungjawab telah santau Nabi. Dia telah menyihir Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari sebut bahawa Nabi telah disihir oleh seorang lelaki yang berasal daripada Bani Zuraiq, iaitu bernama Labid bin Asam. Dan Ibnu Muflih dalam kitabnya, seorang ulama mazhab Hanbali, mengatakan sihir yang dilakukan oleh lelaki itu kepada Rasulullah adalah paling kuat zaman tu. Paling kuat. Dia hantar santau power punya. Tetapi tidak menjejaskan akal fikiran Nabi. Tidak menjejaskan hati Nabi. Sekadar menjejaskan fizikal. Macam mana? Kalau kena kepada orang biasa, ulama kata confirm mati on the spot. Mati on the spot. Dan kalau kena kepada orang biasa, mati lah. Dan kena kepada Rasulullah tidak menjejaskan akal fikiran. Cuma kadang Nabi rasa tak apa larat, badan rasa lemah dan rasa macam buat sesuatu sedangkan Nabi tak. Rasa macam buat tapi tak buat. Faham tak? Itu kesan daripada sihir. Sehingga Ibnu Muflih dia kata apa? Sihir yang dilakukan oleh Labid bin Asam itu adalah paling kuat zaman tu. Apa saya tak ingat nama dia, ada sebut dalam kitab. Kemudian Labid bin Asam ini, dia ni orang kuat Yahudi. Dia ni munafik, tetapi dia bergaul rapat dengan Yahudi. Yahudi memang tak suka Nabi lah, dia munafik pun tak suka juga. Dia mereka cari untuk peluang untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan cara kotor. Jadi kita jangan menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak baik. Jangan menjatuhkan lawan dengan cara kotor. Nak bersaing secara bagus, secara sihat, okey, tak ada masalah. Tapi bila bertindak menjatuhkan orang lain dengan cara yang tak bagus, ini dikecam. Begitulah apa yang berlaku. Sehingga Labid bin Asam, tukang sihir ni, dia kata apa? Kalau betul Muhammad ini adalah Rasul, dia akan selamat. Tapi kalau dia ni bukan Rasul, dia akan gila dan mati on the spot. Nak cerita power tak power tu kan. Siapa yang beritahu kepada Nabi? Jibril. Jibril yang tolong sampaikan kepada Rasulullah siapa nama
tukang sihir sekian-sekian. Ini dipanggil apa? Nak jatuhkan diorang cara kotor. Ini buat siap-siap. Kalau tak suka, cakap tak suka. Orang munafik ni, dia tak suka Nabi tapi dia tak mau cakap, tak suka. Sebab dia takut. Orang-orang yang Yahudi, mereka tak suka pada Nabi, mereka juga tak cakap, tak suka, mereka takut. Tapi mereka bertindak apa dia? Mungkir janji. Apa perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para Yahudi, mereka ni mungkir janji. Itu yang menyebabkan siri-siri yang berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan Yahudi-Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Cakap macam lain, tiba-tiba macam lain. Bukan boleh percaya, orang bukan Islam ni kan percaya. Dia percaya, kena tipu lah. Sebab tu orang mukmin ni dia tidak akan jatuh lubang biawak dua kali. Sekali kena serik lah, dua kali kena, 10 kali kena, duk ikut lagi. Itu bukan sikap orang yang digelar sebagai mukmin. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mungkin kita sambung dengan masa insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.